سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيئا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس وعدد النفس اللهم بجاه الفاتح لما أخلق افتح لنا بها من كل باب خير فتحته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بها بخاتمة الناجين الراجين لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبجاه الجاهلين وبجاه الآلين إلى صراطك المستقيم اهدنا بها صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم افتح لنا أبواب فضلك واشرح علينا خزائن رحمتك برحمتك
ini mengakankan kesyukuran kehadirat Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Mulia, dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat kita menghadirkan diri pada malam ini di masjid Jami Al-Ihsan Sukainati, kan, yaitu seperti biasa rutin mingguan, kuliah mingguan selepas daripada Maghrib. Jadi pada malam ini untuk mengetahui tuan-tuan hadirin hadiratkan, kita tak baca kitab. Kerana kita diminta oleh HDK Masjid untuk membaca Isra Mi'raj, tetapi sebab pun tak baca kitab, kita tak lari daripada tajuk. Sebab kita pada malam ini ikut gilirannya, iaitu kitab tasawuf, dan kita tanwirul qulub, kitab tasawuf. Jadi kita terangkan peristiwa Isra Mi'raj mengikut tasawuf. Ini kerana apa? Kerana peristiwa Isra Mi'raj ini boleh kita terangkan berbagai keterangan. Dia tengok minat orang, kecenderungan orang itu. Kalau seorang itu dia cenderung kepada politik, maka dia akan urai peristiwa Isra Mi'raj itu mengikut kacamata politik. Kalau seorang itu zautnya sedang dia konpekah, maka dia akan mulai peristiwa Isra Mi'raj itu bersangkut paut dengan hukum-hukum pekah. Demikianlah. Kalau seorang itu sedang dia asyik dia kepada tauhid, maka dia akan mulai peristiwa Isra Mi'raj itu mengikut cara tauhid. Maka seperti itulah juga kalau seorang itu minat dia kepada tasawuf, akhlak, maka dia akan mengurai Isra Mi'raj itu mengikut tasawuf, akhlak dan juga adab-adab. Jadi pada malam ini kebetulan giliran kita ialah kitab tasawuf, bukan tauhid. Maka kita nak kongsikan peristiwa Isra Mi'raj ini mengikut tasawuf. Maksud saya ialah akhlak dan adab-adab. Baik. Pada malam ini bukan saya nak kongsikan peristiwa Isra Mi'raj daripada sampai ke Z, dan atau alif sampai ke ya, tak. Kerana kongsi daripada alif sampai ke ya atau i sampai ke z dah habis. Cuma yang kita ambil beberapa sedutan atau petikan daripada kisah atau cerita. Tapi walau bagaimanapun, insyaAllah saya akan sebut secara ringkas peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini permulaannya dimulai dengan apa? Permulaannya dimulai dengan belah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi di dalamnya mempunyai ayat Zamzam. Di bawah ayat Zamzam berisi dalam batil itu dipenuhi
ditemani dengan iman, yang kedua dengan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya yaitu hilman, sifat lembut, dan yang keempatnya yaqinan, keyakinan. Baik. Kemudian tentang Nabi kita didatangi orang daripada syurga, dan Nabi kita menaiki orang terus berjalan. Di depannya itu ialah malaikat Jibril sebagai penunjuk jalan. Di kanan kirinya ada dua lagi malaikat, Israfil dengan Israel. Mikail dengan Israel, dan Israfil dengan Mikail mengiringi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kita bertemu dengan satu kaum, pada berjumpa pula dengan satu kaum, berjumpa pula dengan kaum, beberapa kaum. Itu saya tak cerita dah. Jumpa dengan kaum apa dia, mereka buat apa, saya tak cerita dah. Kemudian Nabi kita sampailah ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Bila Nabi kita sampai di Masjid Al-Aqsa, maka berimpun di situ segala nabi-nabi masuk-masuk yang lain. Mereka menunggu siapakah yang nak menjadi imam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mendahulukan dan mengutamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di hadapan menjadi imam bagi nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Maka itu isyarat kepada bahawa Nabi kita inilah Al-Imamul A'zam. Nabi kita itu adalah pemimpin yang teragung. Dan isyarat juga bahawa Nabi kita adalah orang yang lebih layak pada maqam itu. Jadi orang yang lebih layak menjadi pemimpin yang teragung tidak orang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kemudian selepas daripada Nabi kita sembahyang 2 rakaat sebelum dimi'rajkan, maka Nabi kita dibawa datang dengan 2 bekas minuman. Satu bekas yang berisi di dalamnya arak, satu bekas lagi berisi di dalamnya susu. Maka Nabi kita diberi pilih, disuruh memilih antara kedua ini. Lalu Nabi kita pun memilih susu. Ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih susu, maka malaikat Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, ikhtarta al-fitrata." Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah, yaitu kesucian. Kemudian barulah dinaikkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampailah ke langit yang tertinggi, yaitu langit yang ketujuh. Sehinggalah sampai kepada satu tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Maka di situ kan Nabi kita disuruh oleh malaikat Jibril berjalan seorang diri dengan tidak ditemani. Maka Nabi kata dekat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau berhenti berjalan bersamaku?" Jibril berkata, "Kalau aku langkah satu langkah ke depan, maka aku akan hancur.
Tapi kalau engkau wahai Muhammad melangkah ke depan satu langkah, engkau semakin hampir. Lau taqaddamtu lahtaraktu, walau taqaddamta laqtarabta. Kalau aku langkah satu langkah ke depan, aku akan hancur. Tapi kalau engkau melangkah ke depan satu langkah, maju ke depan, engkau semakin dekat. Baik. Lalu permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, langkahlah, sir ma'i walau khatwah. Nabi kata dekat Jibril, wahai Jibril, berjalanlah bersama aku walaupun selangkah. Jadi Jibril pun nak menunaikan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun melangkah. Bila dia langkah, apa terjadi? Yang terjadi kepada Jibril ialah jasadnya semakin mengecil, kecil sehingga jadi besar ujian. Jibril ini besarnya, tuan-tuan tengok dalam kitab Mi'raj dibayangkan, memberi bayangan kepada kita besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Tengok sayap dia saja 6 bagai sayap, kemudian satu sayap dia saja besarnya itu antara timur dengan barat. Bayangkan satu sayap ini 600 sayap. Tapi bila dia melangkah satu langkah ke depan, hak besar itu jadi kecil, besar sehingga jadi kecil, besar, kecil. Lepas itu dia kata, kalau aku langkah selangkah, aku akan hancur, terbakar. Maka dia undur balik ke belakang. Kalau dia tak undur, memang dia akan hancur, sehingga dia jadi kecil macam dengan kecil. Maka Nabi kita faham kerana apa? Nabi kata, maqam ini bukan maqam engkau wahai Jibril, tapi maqam ini maqam aku. Engkau tidak boleh bersama dengan aku. Nah, itu tuan-tuan dan hadirin sekalian. Kerana apa? Kerana maqam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda maqam murad dan matlub. Manakala maqam Jibril dipanggil maqam murid dengan talib. Maka beza di antara murid dengan murad, talib dengan matlub. Perbezaan yang amat jauh. Walaupun ba'id, perbezaan yang amat jauh antara murid dengan murad, talib dengan matlub. Tak sama. Itu mengisyaratkan bahawa maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada maqam Jibril alaihi salam. Jibril tak boleh, bila dia langkah dia akan hancur. Tapi Nabi kita bila langkah dia semakin dekat. Lau taqaddamta laqtarabta, kalau engkau langkah lagi ke depan, engkau semakin dekat dengan Tuhan. Maka Nabi kita berlangkah ke depan sampailah di satu tempat yang namanya Mustawa. Di Mustawa, di situ Nabi kita mendengar lirikan bunyi-bunyian qalam para malaikat umpamanya sedang tulis suratan amalan. Nabi kita dengar di situ bunyi lirikan qalam. Nabi kita terus lagi sampai ke depan, maka di situlah tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, Nabi kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 semayang. Nabi minta Quran
Nabi kita turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apakah yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau? Maka Nabi beritahu, Allah Ta'ala berikan kepada aku dan umatku 50 semayang. Nabi Musa kata, hai umat engkau ni tak mampu. Inna ummataka la tutiqu dhalika. Umat engkau tak mampu nak buat 50 semayang itu. Oleh itu engkau naiklah, tak kurang kan. Engkau fal ashu takhfifa, engkau minta kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang Nabi kita naik turun sehingga 9 kali naik turun dikurangkan sehinggalah tinggal 5 waktu sehari semalam. Nabi kita pun turun sampai di Baitul Maqdis, kemudian sampai di Masjidil Haram. Maka perjalanan keseluruhannya dari awal sampai ke atas patah balik sampai ke Masjidil Haram, kata ulama, makan masa hanya 4 jam sahaja. Ini satu perkara yang mencari kebiasaan manusia. Sebab kebiasaan orang dahulu daripada Mekah pergi ke Palestin sebulan perjalanannya, itu ada kebiasaan. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tak pergi malam tu balik malam tu, tapi bukan keseluruhan malam, bukan semalaman, hanya 4 jam saja. Kalau sehari semalam ada 24 jam, berarti malam ada 12 jam. 12 jam bagi 3 ya. 12 bagi 3 artinya 4 jam saja. Itu sebab Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Satu juzuk daripada malam, bukan semalaman. Satu juzuk daripada malam, bukan semalaman. Kalau semalaman bagi 12 jam lah, itu semalaman. Ini tidak. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini, tuan-tuan, satu peristiwa yang luar biasa, bukan biasa. Dia adalah merupakan satu bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan juga anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, itu ringkasan cerita, poin-poin cerita mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Saya bukan nak cerita ke semua, cuma kita nak ambil dari segi sudut akhlak dan adab. Baik, kita kembali balik kepada awal cerita. Cerita awal yang apa? Bila ditanya kepada kita, peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dengan apa? Dia punya bidayatul Isra. Permulaan Isra itu dimulai dengan apa? Maka ulama kita menyebut berdasarkan kepada hadis, peristiwa Isra Mi'raj dan dimulai dengan belah dada. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam musnadnya. Kan diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah, fanazala Jibrilu wa syaqqa sadri." Summa ata
bima'i zamzam summa ja'a bitasdin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan summa aqahu. Nabi sebut atap rumah aku dibuka. Kemudian ketika itu aku berada di Mekah. Jibril pun turun daripada atap rumahku, lalu dia membelah dada aku. Kemudian dia datangkan air Zam-Zam, dia membasuh hatiku. Kemudian dia bawa pula datang batin daripada emas yang dipenuhi hikmah dan iman. Kemudian al-aqabu, dia pun menudung dada. Ini hadis diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Di sini tuan-tuan hadirin hadirat sudah ada isyarat. Dan cuma fikir malaikat Jibril alaihi salam datang ikut atap rumah. Kenapa tak datang ikut pintu? Sedangkan kalau orang nak datang ke rumah kita, orang akan datang melalui pintu depan, kan? Itu adi biasa. Tapi malaikat Jibril alaihi salam, dia boleh saja datang ke pintu, tapi dia tak datang. Dia datang ke atap, dia turun ikut atap. Ini dipanggil ghairu adi. Ini luar biasa. Isyarat bahawa peristiwa yang akan berlaku kepada Rasulullah SAW ini bukan peristiwa biasa, tapi luar biasa. Itu sudah ada isyarat, kan? Baik, apa lagi isyarat? Isyarat dibuka atap rumah satu, maka akan dibuka dada Nabi kita. Dua, yang ketiga akan dibuka pintu langit untuk Rasulullah naik langit pertama, dibuka lagi langit yang kedua, dibuka lagi langit yang ketiga, seterusnya sampai ke langit yang ketujuh, dibuka. Itu isyarat, kan? Pembukaan futuhat. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, dengan cerita dulu saya kita kait dengan akhlak dan adab tasawuf, kan? Dengan cerita dulu itu isyarat baru, sehingga Nabi kita naik sampai ke atas, dibuka sehingga dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka hijab terus, tak ada dinding, tak ada tutupan, tak ada tirai antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Dan Nabi kita dapat bercakap-cakap dengan Allah tanpa ada perantaraan. Nabi kita bercakap dengan Tuhan direct terus, langsung, mubashir, direct, tanpa ada perantaraan, secara langsung. Bagi live kan, secara langsung, tak ada perantaraan. Begitu. Masya Allah, tuan-tuan hebat. Nah, kita tengok dari segi sudut kesepian tasawuf. Lepas itu tuan-tuan hadirin sekalian, kita kembali balik kepada belah dada. Belahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada malam Mi'raj itu kali yang keberapa? Kali yang keempat. Kerana peristiwa belah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku 4 kali dalam hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali yang pertama yaitu ketika Nabi kita berada di bawah jagaan ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Itu kali yang pertama. Kemudian kali yang kedua Nabi
Nabi kita dibelah dadanya, iaitu pada usianya 10 tahun. Kali yang ketiga Nabi kita dibelah dadanya, iaitu pada tahun dilantik Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, iaitu pada usia umur Nabi kita 40 tahun. Dan kali yang keempat iaitu malam Isra Mi'raj. Ini kali yang keempat. Kalau kita tanya tuan-tuan, pasal apa belah dada perlu 4 kali? Walau sekali pun cukup. Tak, tuan-tuan. Cuba kita fikir. Ini pergi kepada akhlak dan adab. Kalau Nabi kita dalam penjagaan ibu susu Nabi kita seorang Halimah Sa'diyah tadi kan, umur Nabi kita pada masa itu umur berapa? Biasanya kanak-kanak yang menyusu lagi umur berapa? Mungkin 2 tahun, 3 tahun masih lagi menyusu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lebih kurang gitu. Kenapa dibelah dada? Sebab perangai dan akhlak budak-budak pada masa itu lain. Kemudian bila sampai umur 10 tahun, perangai lain. Cuba tuan-tuan tengok anak kita kan, masa anak kita 2 tahun, 3 tahun, perangai dia lain. Mai perangai 10 tahun, lain pula. Perlu ditarbiyah, perlu disuci. Begitu juga bila budak ni semakin besar, umur 20 tahun, 30 tahun, mai 40 tahun, perangai dia lain dah. Jadi perlu disuci, bersih. Begitu juga bila seorang itu sampai umurnya 50 tahun, juga perangai dia lain. Maknanya setiap satu tahap itu akhlak seseorang, perangai seseorang akan berubah. Cuba tuan-tuan perhatikan anak kita. Tengok anak kita masa umur 5 tahun bagaimana sikap dia, akhlak dia, adab dia. Mai 10 tahun pula bagaimana? Naik sekolah menengah, duduk asrama, balik di rumah, kita tengok lain dah. Budak ni saya ni kawan dengan orang lain. Dulu tak ada macam ni. Contohnya bila dia besar, semakin dewasa, umur 20, 30, dia berkawan dengan orang tu pula. Akhlak dia berubah, sikapnya berubah, adabnya berubah. Maka perlu disuci, dibersih. Kalau Nabi kita itu 4 kali dibelah dadanya, tujuannya adalah pembersihan, penyucian. Maka Nabi kita ini mempunyai hati yang sangat suci, sangat bersih, sangat takwa. Nabi kita tidak ada orang yang paling suci dan bersih. Baik, tuan-tuan, itu nisbah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun nisbah bagi kita umat. Apa belah dada kita? Belah dada kita tuan-tuan ialah bertaubat, beristighfar. Itu nisbah kita. Bertaubat, beristighfar. Bertaubat, beristighfar. Tiap-tiap kali kita melakukan dosa, kita bertaubat, beristighfar. Setiap kali kita berdosa, kita bertaubat. Kullama aznabu tabu. Setiap kali mereka itu melakukan dosa, mereka bertaubat. Taubat. Itu nisbah kita umat belah dada. Maka kita ini dituntut bertaubat banyak-banyak. Ini akhlak. Bila seorang itu banyak bertaubat, banyak menyesal di atas dosa maksiat, ini membentuk akhlak yang bagus, adab-adab yang bagus, budi pekerti yang bagus. Masalahnya yang jadi bentukan perangai itu, iaitu kerana dosa maksiat yang kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, Hatim Al-Asam dia berkata, aku boleh mengenali
kata aku ni buat dosa, aku akan lihat pada binatang aku dan juga pada khadam aku dan juga kepada anak isteriku. Jadi bila aku lihat anak isteriku ni keras hati, khadam aku ni tak mau dengar perintah aku, maka aku tahu aku ada buat silap, ada buat salah. Tuhatim al-asam disebut begitu. Aku nak kenal, kata aku ada buat silap dengan Tuhan, aku akan kenal, aku tengok perubahan yang ada pada anak isteriku. Mula dia pun lembut, tiba-tiba keras. Hai, pasal aku kerah. Tadi cakap lembut, dia cakap kasar. Tanya diri kita, tentu aku ada buat sesuatu yang silap. Itu kesan maksiat, tuan-tuan. Kesan maksiat dipanggil asar al-maksiyah, asar al-ma'asi. Kesan-kesan maksiat kita boleh tengok. Kalau kita buat maksiat, mungkin akan berlaku pada diri kita, atau tidak pun akan berlaku pada anak-anak kita dan sebagainya. Kita tengok akhlak mereka dah berubah. Tadi bagus, cakap lembutnya, tiba-tiba main cakap kasar. Pasal akhlaknya berubah, mungkin dengan sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini kesan. Sebab itu, apabila kita melakukan maksiat, kita kena cepat-cepat bertaubat, beristighfar, insya-Allah. Bahawa akhlak itu jadi elok, peribadi tingkah laku kita menjadi elok. Kan? Apabila akhlaknya semakin elok, itu dipanggil semakin eloklah tasawufnya. Sebab tasawuf adalah akhlak dan adab. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya, katanya wa'lam inna tasawufa kullahu adab. Ketahuilah bahawa tasawuf itu keseluruhannya adalah adab dan akhlak. Maksudnya apabila seorang itu bertambah baik adabnya dan akhlaknya, itu berarti bertambah tasawufnya dan bertambah tasawuf. Orang yang tak ada adab, tak ada akhlak, dia tidak ada tasawuf. Sebab tasawuf itu adab dan juga akhlak. Walaupun dia pandai baca tasawuf, tapi tak ada akhlak, dia tidak berakhlak dengan tasawuf. Ya. Sebab tasawuf realitinya, hakikatnya adalah adab dan akhlak. Dia mendidik, dia mentarbiyah. Jadi tentang hikmah dan juga rahsia Nabi kita bilang ada 4 kali nisbah bagi Nabi kita 4 kali. Kalau nisbah bagi kita bukan 4 kali, tentang kena 4,400,000 kali beristighfar. Kerana kita banyak buat dosa, banyak buat kesalahan, banyak melanggar perintah Allah SWT. Bila kita lambat taubat, dosa itu memberi kesan kepada keras hati kita. Dosa itu memberi kesan kepada malas kita nak beribadat, berat badan, lemah badan untuk nak melakukan taat pada Allah SWT. Maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sebab tu kita boleh jawab soalan, awaklah aku rasa malas sangat, awaknya anak aku ni malas bantah. Tu sebabnya maksiat, dosa, kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh mereka atau kita sendiri, mak bapak. Dengan sebab itu mereka jadi berubah akhlak, berubah adab, berubah pandai perilaku. Jadi bila kita faham perkara ini, kan, perbanyakkanlah beristighfar dan juga bertaubat kepada Allah SWT. Tetapi ingat bahawa yang dikehendaki atau yang dimaksudkan dengan taubat di sini bukan taubat makan cabai. Taubat makan cabai, pedas.
Taubat salis dipanggil taubatul mustahzi'in. Taubat orang yang berolok-olok, bersenda main dengan Allah. Atau juga disebut sebagai taubatul kadzabin, taubat para pendusta. Ini taubat bukan jangan. Yang dikenali dengan taubat di sini mesti taubat nasuha. Tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang nasuha. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala menuntut kepada kita hamba orang yang beriman ini dalam bertaubat mesti taubat yang nasuha. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Taubatan khalisatan sadiqatan bihaisu la ya'udu ila al-ma'siyati abadan. Taubat yang ikhlas karena Allah, taubat yang benar-benar kepada Allah, iaitu sekira-kira dia tidak mengulangi lagi kepada maksiat itu selama-lamanya. Itu maksud taubat yang benar, insya-Allah tuan-tuan. Bila kita ni bertaubat dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha yang benar, apa hasilnya? Apa hasilnya tuan-tuan? Coba tuan-tuan tengok dalam peristiwa ini. Bila Nabi kita dibelah dada, itu sebenarnya banyak benda, isyarat-isyarat, rahsia-rahsia dalam itu yang kita tak dapat kongsikan. Asal banyak rahsianya. Kenapa dibelah dada, belah hati, tak dibelah mata? Sebab dalam peristiwa itu mata yang nak tengok. Saya belah mata lah, bagi mata okey lagi buat operation. Kenapa tak dibelah telinga? Kerana telinga nak dengar apa yang bunyi, apa yang berlaku dalam peristiwa tu. Tapi dibelah hati, dibelah dada. Kenapa? Ini panjang cerita lah. Lagi tak sampai pula. Dan akhlak, kita stop dulu orang tu. Kita ambil bab akhlak mengadap saja. Bab akhlak mengadap saja. Tuan-tuan dan puan, apabila hati Nabi kita sudah suci, sudah bersih, maka perjalanan Nabi kita dalam Islam, perjalanannya sangat lancar. Macam kereta kereta bila enjin dia elok, tukar silinder baru, tukar fuel filter baru, minyak bila pakai minyak silinder yang main pun dalam tu, dia jalan daripada Sungai Mati ke Kuala Lumpur tu tak payah berhenti lah, straight. Tapi orang yang minyak silindernya kotor, enjinnya tak elok, sampai dekat RNR kena berhenti, bagi sejuk enjin. Dia tak boleh jalan, kalau jalan saja dia jam. Itu perumpamaan perjalanan Nabi kita lancar sampai ke Baitul Maqdis. Kan cepatnya, tuan-tuan, bukan setakat itu, tapi Nabi kita naik sampai ke langit yang tertinggi, langit yang ketujuh, naik kepada Mustawa, dan juga sampai di atas sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Baik, bila berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, dapat melihat Allah, cakap-cakap dengan Allah, tuan-tuan, apa Nabi kita mulakan cakapan dengan Allah? Mulanya ialah dengan baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Segala kebesaran itu, segala keberkatan itu, segala semayang dan amal-amal soleh itu mustahak kesemuanya bagi Allah. Baik,
Lepas itu apa yang Allah Ta'ala jawab? Allah Ta'ala jawab dengan firman-Nya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraan ke atas engkau wahai Muhammad, dan rahmat Allah dan keberkatannya. Tengok tuan-tuan, kan? Orang yang sampai kepada Allah dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik, adab yang baik. Tengok apa adab Nabi kita. Nabi kita bila berjumpa Allah, Nabi kita beradab dengan Allah. Nabi sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ini adab akhlak Nabi dengan Allah. Hasil daripada mana? Hasil daripada penyucian hati. Ulang dada tadi. Tuan-tuan nak tahu seorang itu ada adab, tak ada adab, bagus tak bagus, kita nak kenal seorang itu hatinya elok tak elok, bersih tak bersih, suci tak suci. Tengok adab dan akhlaknya. Sebab adab dengan akhlak ini hasil daripada hati yang bersih dan suci. Nabi kita sangat tinggi adabnya, sangat tinggi akhlaknya di hadapan Tuhan. Pasal apa tinggi ni? Proses awal tadi, penyucian hati, belah dada. Maka kita nak kenal seorang itu hatinya elok tak elok, tengok adabnya, tengok akhlaknya, tengok tingkah laku dia, tengok santunan dia, pribadinya. Oh, tengok kawan ni adabnya tinggi, akhlaknya bagus, tingkah lakunya Masya Allah, Tabarakallah. Itu dalil bukti kata hatinya bersih, hatinya suci. Tapi kalau seorang tu lelah, tak ada adab, cemekak pula. Faham tak cemekak? Cemekak pula, lelah pula. Tahu lah tu, hatinya tak suci, tak bersih. Sebab perangai, tabiknya perangai daripada hati. Kalau hati elok, insyaAllah perangai. Kalau hati huduh, dia akan terbit perkataan-perkataan yang huduh, tingkah laku yang huduh, akhlak yang jahat, yang tak bagus. Nabi kita Masya Allah bila naik di atas sana jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita beradab. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Ini adab Nabi di hadapan Allah. Apa itu tuan-tuan? Apa yang Nabi dapat? Hasil daripada adab yang baik, Nabi kita dapat kesejahteraan. Maka Tuhan sebut Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, kesenangan ke atas engkau wahai Nabi, dan juga rahmat Allah, keberkatan Allah. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita beradab dengan adab yang baik, kita bertingkah kelakuan peribadi yang baik, apa kita dapat? Kita akan dapat kesejahteraan. Kan? Kalau semua kita hidup dalam alam ini semuanya tingkah laku yang baik, maka kita tak akan lihat dalam alam ini satu yang tak baik. Sebab tu pepatah bahasa Arab ada menyebut kun fil wujudi jamila taral wujuda jamila. Jadikan dirimu di dalam alam ini orang yang cantik, orang yang indah. Kalau semua kita tiap-tiap seorang diri kita ni pakai cantik ke semua, kemah belaka, maka kita akan lihat dalam alam semuanya cantik, semuanya kemah belaka. Betul tak?
Itu kata bahasa Arabnya kun fil wujud jamilan tara al wujuda jamilan. Jadikan dirimu dalam alam ini orang yang cantik, pasti kamu akan lihat dalam alam ini semuanya cantik. Tapi pasal apa kita tengok dalam alam ini, ada yang cantik, ada yang bodoh perangai dan akhlak, ada yang akhlak cantik, ada yang akhlaknya bodoh. Kerana kita tidak usaha menjadikan diri kita cantik, sebab itu kita nampak tak cantik. Tapi kalau kita usaha menjadikan diri kita orang yang cantik, orang yang kemas, rapi, tiap-tiap seorang, kawannya pun dia usaha pergi cantik, kawannya pun usaha pergi cantik, semua kita akan nampak cantik di belakang. Tak ada yang bodoh. Kan? Ini akhlak dan juga adab. Kemudian tuan-tuan, Nabi kita Muhammad SAW ini akhlaknya tinggi, akhlaknya cukup tinggi, peribadinya cukup tinggi. Lagu mana? Kesejahteraan yang Allah telah berikan kepadanya tu, dia tak mahu untuk diri dia sahaja, tapi dia nak kesejahteraan itu juga diberikan kepada umat-umat dia. Maka Nabi kita berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Tuhan, kesejahteraan itu juga ke atas kami orang-orang Islam, dan juga ke atas hamba-hamba Engkau yang saleh. Masya Allah. Tuan-tuan, apa maksud di sini? Orang yang akhlaknya bagus, adabnya bagus, kan? Kalau dia dapat nikmat, dia dapat kesenangan, dia kongsikan nikmat itu dan kesenangan itu dengan orang lain. Bukan dia untuk diri dia saja, bukan penting untuk dirinya saja. Masya Allah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, kalau kita dapat nikmat, tu aku seorang lah, apa tak tali, jangan duk kacau, ni hak aku. Itu punca hati. Punca hati tak bagus. Kalau contohnya lah, kita dapat duit, orang bagi kita dapat duit 10,000. 10,000 ni kita kongsikan. Aku setengah, kawan ni setengah, kawan ni kita kongsi bagikan, bagi sama-sama dapat rasa. Ini akhlak yang bagus. Tapi bila kata aku dapat 10,000, genggam rapat, jangan kacau, ni hak aku. Ini akhlak bagus tak? Bagus tak akhlak ni? Tak bagus. Memang kalau kita dengar hak tu hak dia, kau suka dia, tapi segi akhlak bagus ke tak? Tak bagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya sudah disucikan, dibersihkan. Maka sebab itu Nabi kita mempunyai akhlak yang bagus. Bila salam Allah itu diberikan kepadanya, Nabi kata, Ya Allah, berikanlah juga salam ini ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Engkau yang saleh. Allahu Akbar. Masya Allah, hebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham tuan-tuan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir, innaka Hamidum Majid. Ini perkataan siapa? Ini perkataan para malaikat yang duduk di bawah langit. Mereka sambut. Itulah yang kita baca tadi dalam sembahyang tadi. Hasil daripada peristiwa Isra Mi'raj inilah. Untuk tuan-tuan nak tahu, yang selama ni kita dah baca tahiyat akhir tu, ambil
peristiwa Isra Mi'raj. Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya tuan-tuan disebut dalam hadis, yaitu mana di dalam syurga ada satu pohon pokok kayu. Pokok kayu itu namanya At-Tahiyyatu. Kita baca kan? Jadi itu. Kemudian atas pohon kayu ini ada seekor burung. Burung itu namanya Al-Mubarakat. At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawat. Mubarakat salawat. Salawat itu sembahyang. Kemudian di bawah pokok kayu itu ada air sungai. Sungai itu namanya At-Thayyibat. Yang kita baca At-Thayyibat. Kemudian apabila kita membaca At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah, maka burung yang ada di atas pokok ni turun di dalam air sungai tadi. Dia menyelam, dia Islam, dia mandi Islam. Lepas tu dia bangkit. Bila dia bangkit, dia kelepiamkan sayap dia. Dia panggil yanfudu ajnihatah. Dia mengelepirkan sayap dia. Bila kelepiam sayap, segala titik-titik ayam yang kelepiam tu Allah Ta'ala jadikan malaikat. Setiap titik yang apa ini kelebihan tadi ni Allah Ta'ala jadikan satu malaikat. Bayangkanlah kalau yang menitik itu 10 titik, berarti Allah Ta'ala jadikan 10 malaikat. Takkan 10, mesti banyak, 30, 50, boleh jadi 100. Jadi kalau 100 titik, 100 malaikat. Maka 100 malaikat ni semuanya meminta ampun untuk orang yang baca tahiyat tadi sampai hari kiamat. Dia minta ampun, ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah, ampunilah orang ini, ya Allah, ampunilah orang ini. Masya Allah, tuan-tuan, kita ni tak ada nak minta ampun untuk diri kita. Betul banyaklah kalau ada orang lain tolong minta ampun ke kita. Betul banyak. Jangan kita juga buat contoh kan. Kita ni hutang keliling pinggang tak ada nak bayar, tapi ada orang lain tolong langsaikan hutang kita. Betul lah. Faham tak? Macam tu lah. Kita ni dosa banyak, siang malam pagi petang kan, tak ada kita nak beristighfar, nak bertaubat, tapi Allah Ta'ala jadikan malaikat minta ampun dosa kita sampai hari kiamat. Betul sangat. Itulah rugilah kalau orang itu tak sembahyang. Betul lah kalau seorang itu sembahyang. Allah. Baik, kita datang balik. Bila Nabi kita Muhammad SAW naik sampai atas, Tuhan perlukan kepadanya sembahyang kan. Dan Tuhan pun pernah hadirin sekalian, Nabi kita pun turun sampailah di Mekah. Waktu ketika Nabi turun itulah, inilah ayatnya. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Lepas tu sambung lagi, ada sebutkan مَا كَسَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Lagi مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Tuan-tuan puan-puan, hasil ini kita ambil pemuda ni. Waktu kata tadi cerita habis panjang lah kan. Panjang masa
Ini dah pukul 9. Yang masalah kan. Saya kena sama. Baik, kita bersudah tang ni. Jadi apa maksud najmi? Najmi itu bintang. Wan najmi iza hawa, demi bintang apabila turun. Bintang tu siapa tuan-tuan? Bukan bintang, bukan bintang di langit. Bintang itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata setengah ulama. Jadi bila Nabi kita turun daripada langit yang ketujuh itu turun kan, maka apa yang Nabi kita dapat? Pengiktirafan, hasil daripada apa? Hati yang suci, akhlak yang baik, adab yang tinggi. Apa yang Nabi kita dapat? 6 perkara Nabi kita dapat. Apa dia 6 perkara? Pertama, ma dhalla sahibukum. Di sini Allah Ta'ala menyucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kesesatan. Dengan makna ilmu Nabi kita suci, bersih daripada sesat. Kita kaitkan tuan-tuan. Orang yang hatinya suci, orang yang hatinya bersih, maka dia akan dapat ilmu yang bersih, bersih daripada sesat. Inilah pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Bila kita nak menuntut ilmu, kita mesti sucikan hati, bersihkan hati. InsyaAllah kita akan dapat ilmu yang suci, ilmu yang bersih. Bila seorang itu dapat ilmu yang suci, bersih, InsyaAllah dia terselamat daripada dhalalah, kesesatan. Hari ini kenapa orang yang ada ilmu tapi sesat? Kaji dengan hal ini. Banyak orang ada ilmu hebat-hebat kan, yang sampai naik PhD macam-macam lagi, tapi sesat. Jawapannya hati. Ijazahnya tinggi, PhD, sampai PhD, berapa PhD gulung lah, tapi perangainya hasad dengki. PhD juga penyakit hasad dengki, kuat juga dalam hati. Pasal hati, kerana awal belajarnya ilmu tadi tidak suci hati, tidak ikhlas hati. Apabila seorang itu mempelajari satu ilmu dengan tidak ikhlas hati, tak suci hati, kesannya ilmu tadi sesat, tidak betul. Maka Nabi kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesesatan pada ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, ma dhalla sahibukum. Sahibukum itu Nabi, sahabat kamu ni tidak sesat. Allah Ta'ala menafikan dhalalah, kesesatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak kan. Sebab tu orang yang hatinya suci, orang yang hatinya bersih, dia akan dapat ilmu yang suci, ilmu yang bersih. InsyaAllah ilmunya itu benar, dia membawa kepada kebenaran, bukan membawa kepada kesesatan. Satu. Yang kedua, hasil daripada hati yang suci, akhlak yang baik dan tinggi, adab yang tinggi, Nabi kita dapat i'tirafah. Tuhan kata, wa ma'awa, kawan kamu ini tidak sesat, tidak menyeleweng. Dua, ma'adallah tu dalalah, itu rawa, tidak sesat. Rawa riwayah, sesat juga. Dalalah, sesat juga. Riwayah, rawayah, sesat juga. Tapi ada beza. Ini kalau kita mengaji dalam ilmu furuq lughawiyah, dia panggil ilmu perbezaan dari segi sudut bahasa kan. Dalalah sesat, rawayah pun sesat, tapi dia ada beza. Dalalah ni sesat sehingga
tak nampak jalan langsung, itu panggil dalal. Ada pun orang yang sesat juga, tapi orang panggil sesat jalan, nampak jalan tapi tak sampai kepada jalan itu. Jangan kita lah kan? Kita kata gini, daripada Sungai Mati Nabi Kuala Lumpur, kampung bau, pergi tak tahu jalan langsung, itu panggil dalal lah. Tapi kalau orang yang kita pergi juga sampai kampung bau tapi ikut jalan lain sikit, dia ada seleweng sikit, itu namanya hawaya. Maka Nabi kita Muhammad SAW amalannya disucikan oleh Allah Ta'ala daripada menyeleweng jalan yang betul. Berarti amalan Nabi adalah amalan yang betul. Apa akhlak dan adab di sini kita boleh ambil, tuan-tuan. Yang kita boleh ambil dari segi sudut akhlak dan adab, bila seorang itu hatinya suci, bersih, insya-Allah amalannya betul. Bila betul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dua. Yang ketiga, hasil daripada hati yang suci, akhlak dan adab yang tinggi Rasulullah SAW ni, Allah Ta'ala iktiraf Nabi kita apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Berarti Nabi kita cakap tak ikut hawa nafsu. Orang yang hatinya suci, adab tinggi, akhlak mulia, dia tak akan cakap ikut hawa nafsu. Tapi hari ini kenapa ada orang cakap ikut hawa nafsu? Kerana hati, bila hatinya tak suci, hatinya tak bersih, dia cakap perang, dia tak kira dia tentang orang. Dan bahasa itu hawa nafsu. Kerana hatinya tidak suci, akhlaknya rendah, adabnya jijik. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang keempat, hasil daripada hati yang suci, adab dan akhlak yang tinggi dapat apa? Iaitu mendapat kesucian daripada cakap bohong. Tengok Nabi kita, Tuhan kata, ma kazabal fuadu ma ra'a. Nabi kita tidak pernah mendustakan apa yang ia lihat. Orang yang hatinya suci, orang yang hatinya bersih, insya-Allah dia akan berakhlak dan beradab, dia tak cakap bohong. Tapi kenapa ada di antara kita, hatta ustaz ataupun pendakwah pun masih lagi cakap bohong? Kerana hati, hati tak suci. Bila hati tak suci, tak ada adab, tak ada akhlak yang tinggi, maka dia tak malu nak cakap bohong. Allah mohon maafkan sebab kita mengaji begini, ambil dengan jalan. Dan yang kelima, apa dia? Iaitu bila hati suci, bersih, adab tinggi, akhlak mulia, Rasulullah SAW ini Allah Ta'ala lepaskan dia daripada pandangannya, daripada melihat perkara yang tak ada faedah. Iaitu ayat yang disebutkan ma zaghal basaru, ayatnya dalam surah An-Najm. Ma zagha itu mana tidak berpaling, iltafata, tiada berpaling oleh mata pandangan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak berpaling ke yang lain. Kenapa tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian? Contohlah macam yang kita berjalan-jalan, tengok-tengok ada orang perempuan, tengok, comel juga dia nak. Pasal apa kita berpaling? Hati. Pasal apa kita tengok orang perempuan tak ada akhlak, tak ada adab? Pasal apa tak ada adab, tak ada akhlak? Kerana hati kita kotor. Orang yang hati suci, hati bersih, dia tidak akan berpaling melihat kepada yang haram, kepada ajnabiyat. Bukan takat berpaling, curi-curi tengok keling di tepi-tepi pun tak mau tengok. Dia akan straight, dia tengok. Nabi begitu adab dan akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerana
hasil daripada belahnya dada, suci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Yang keenam, Allah Ta'ala menyucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hasil daripada belah dada, dapat akhlak dan adab yang tinggi. Allah Ta'ala sucikan Nabi kita daripada tughyan wa ma tara ma zaghal basar wa ma tara tu tughyan. Apa itu tughyan? Tughyan itu ialah mujawazatul had, melampaui batas. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan bertindak satu kaum dalam tindakan Nabi kita tidak melampaui batasan-batasan syariat. Orang yang hatinya suci, bersih, insya-Allah dia akan beradab dan berakhlak dengan tindakan yang tidak melampaui batasan-batasan syariat. Inilah tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian, bila Nabi kita turun atau wan najmi idza hawa, Allah Ta'ala menyucikan dia dari 6 perkara tadi kerana hasil daripada belah dadanya, disucikan, dibersihkan, diisikan dalamnya iman, hikmah, yakni ilmu yang bermanfaat, ilman dan yakin. InsyaAllah kita, kalau hati kita suci, bersih, kita banyak bertaubat, berdosa, dengan banyak riadah, mujahadah hati kita lawan dengan nafsu, didik hati kita, didik nafsu kita. InsyaAllah kita akan beradab dengan adab yang mulia, berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Maka di situ akan diterjemahkan pada anggota kita. Kaki kita tak akan berjalan tempat yang tak baik, tangan kita tidak akan mengambil benda yang tidak baik, mata kita tidak memandang benda yang dilarang, telinga kita tidak mendengar benda yang dilarang, seterusnya lidah kita tidak akan bercakap benda-benda yang dilarang oleh Allah. Hasil daripada tarbiyah hati. Ini akhlak tasawuf yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikitnya, banyak lagi rahsia-rahsia dia. Wallahu a'lam. Setakat itulah yang kita dapat kongsikan sikit banyak. Kalau banyak pun jadi tibinya apa? Ambil sikit apa? Kita amalkan insya-Allah. Cuba amalkan insya-Allah. Maka dengan adab, dengan akhlak tentang kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala angkatkan Nabi kita setinggi-tinggi pangkat dengan adab dan akhlak. Dengan adab dan akhlak akan diangkatkan oleh Allah. Tengok sehingga Allah Taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sesungguhnya berada di atas akhlak yang amat agung, hebat. Allah lah. Adab itu penting. Habis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashra alaina rahmataka ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معلوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا صما غفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله